Nabi Allah Saleh, Nabi yang berjasa. Kaum Samud tidak mengenal permata. Ini kaum Nabi Allah Saleh alaihissalam, ni kaum ni melawan dengan Nabi Allah Saleh alaihissalam, sehingga tidak mengenal mereka yang bahawa yang ada di kalangan mereka tadi adalah permata agung Nabi Allah Saleh alaihissalam. Nabi Saleh ini diutuskan kepada kaum Samud. Ya, kaum Samud. Saya ada satu kitab, tajuknya Mawsu'ah Al-Mursalin, An-Nabiyyin wal-Mursalin, ensiklopedia para nabi dan para rasul. Saya ada kitab tu di dalam dia maktabah saya. Dalam tu dia cerita habis semua di mana geografi Nabi itu duduk, di negeri mana Nabi itu duduk, dan ada gambar-gambar sekali, gambar Nabi, gambar tempat tu. Kemudian ada sebahagian tempat yang Nabi-Nabi ni pernah singgah, diambil gambar tempat Nabi itu pernah singgah. Sebagai jadi panduan lah. Kalau kata kita melawat di tempat tersebut, boleh ikuti panduan dalam kitab tu. Dia cerita dengan cerita-cerita yang menarik lah. Baik, Nabi Saleh alaihissalam diutuskan oleh Allah kepada kabilah Samud, dan mereka mendustakan dan juga menuntut kepada Nabi Allah Saleh alaihissalam untuk dikeluarkan daripada batu unta. Ini mereka cabar. Kalau kata kamu Nabi, kan keluarkan daripada batu ni unta. Betul. Maksudnya mereka nak kata benda ni mustahil akal. Daripada batu jamadat keluar benda yang makhlukun hai, yang hidup, ada nyawa. Ini mustahil, kata mereka. Mustahil adat saja, bukan mustahil akal. Dan kemudian dikeluarkan. Bila keluar saja macam tu, dibahagikan hari. Unta ni dia ada telaga untuk minum, dibahagikan hari untuk hari ni unta ni makan, minum, hari ni pula kami boleh minum daripada tempat tersebut. Dan Nabi Saleh kata, ni untanya Allah. Ni ada kolam di tempat unta ni minum. Waktu hari unta tu minum, kamu tak boleh pergi tempat tersebut. Tapi hari yang kamu boleh pergi minum, kamu minum, tak ada masalah apa. Kamu boleh ambil air di tempat tersebut. Dan kemudian jangan kamu halang dia untuk dia minum air daripada tempat tersebut. Nabi Allah Nuh alaihissalam dan Nabi Allah Saleh alaihissalam doa kepada Allah dan diketuk batu dengan tangan Nabi Allah Saleh alaihissalam, lalu keluar daripada batu tersebut unta yang besar. Dan akhirnya dari batu keluar, dia keluar dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah Saleh Rasulullah. Sebut itu, la ilaha illallah Saleh Rasulullah, sebagai bukti Nabi Saleh adalah Rasulullah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana raja dalam kabilah tersebut melihat unta tadi, dia bangun dan mencium kepala Nabi Saleh dan beriman pada waktu tersebut. Raja ada beriman. Raja kaum tu beriman dan cium kepala Nabi Saleh, dan kemudian dia beriman dan diikuti oleh beliau dengan jamaah kathirah min atba'ih. Pengikut-pengikut dia ikut juga ramai. Dan kemudian unta tadi pergi ke bukit. Dan duduk di wadi-wadi jalan. Unta tu bebaslah. Dan orang semua tahu kata unta tu keluar daripada batu. Dan kemudian bila waktu petang, dia akan masuk semula ke dalam bandar dan dia akan pergi tawaf. Unta ni dia akan pergi jalan ke rumah-rumah orang. Dan semua akan keluar. Mereka akan bawa keluar Mekah. Ni orang Samud. Mereka bawa keluar Mekah, pakat pergi letak aja bawah kantung susu unta tadi, akan keluar susu pada waktu tersebut. Tak payah perah. Jadi unta ni berjalan, keluar pagi, petang balik pula jalan. Dia jadi macam kilang susu. Ramai pakat keluar Mekah dia, pitak aja bawah tu, keluar susu semua. Mekah penuh, habis. Kemudian baru dia akan datang ke masjid Nabi Saleh dan duduk di situ. Dia akan tidur di situ. Dan begitulah berlaku berapa lama. Kemudian binatang-binatang tunggangan, binatang-binatang belaan daripada kaum ni, contohnya kambing, lembu daripada belah ataupun unta yang daripada belah, akan berjauhan daripada unta ni ketika mana nak minum air. Kita unta ni turun nak minum air, binatang ni akan pergi. Dia jadi macam raja pada waktu tersebut. Dan dalam kaum Nabi Saleh ada seorang perempuan yang cantik. Dinamakan dia ni namanya Qatam. Ini wazan daripada Hazami. Qatami nama dia. Ini Qatami ni, Hazami ada beberapa mazhab. Ada dua mazhab. Mazhab apa? Dari segi lughah. Mazhab ahli Hijaz dengan mazhab ahli Najd. Mazhab ahli Hijaz baca nama Qatami ni dibaca dengan mabni 'ala al-kasri daiman, dibaca. Jaa Qatami, ja'at Qatami, ra'aitu Qatami wa marartu bi Qatami. Dibaca semua dengan mabni 'ala al-kasri daiman. Semua kalau tu mazhab ahli Hijaz. Mazhab ahli Najd dibaca dengan mamnu' min as-sarf. Ja'at
qatamu. Ra'aitu qatama. Nah, wa marartu bi qatama. Baca itu. Atau dalam qatrun nada ada baca sebab atau wazan fa'ali atau wazan fa'ali qatami. Qatami ni rupanya nama perempuan cantik ni. Jadi kalau buka dalam kitab-kitab nahwu, qatami ni nama bangsa Arab, orang Arab, dan Nabi Saleh orang Arab. Dan qatami ni adalah perempuan yang cantik pada zaman tersebut, pada zaman Nabi Saleh alaihi salam. Seorang lelaki yang namanya Musadda'. Mim sad dal ain, Musadda'. Dan dia ni salah seorang daripada minal jababirah, ni orang yang sombong, gagah lah. Qatami ni dicintai oleh seorang lelaki. Kerana ma'syuqah, bukan dia mencintai. Ada seorang jabbar mencintai dia. Ma'syuq dia maf'ul. Dia yang dicintai, dirindui, digemari, disukai oleh seorang lelaki jabbar ni namanya Musadda'. Musadda' ni tu kenal kat dia lama lah. Maka akhirnya dia kumpul dia dengan kawan dia, dan kemudian dia panggil orang nama Qidar. Qidar ni panggil sekali mai dulu dan dibawa pergi ke rumah Qatami. Dia ada kenal kot. Qidar ni kenal dengan Qatami ni. Yang Musadda' ni dah berkenan, dia pergi ke rumah kawan tu bawa arak. Kemudian arak tadi diletakkan dengan air. Maka Qatami bawa keluar arak. Lalu kedua-dua minta air. Musadda' dengan Qidar ni minta air. Kata kami nak air sekosong untuk kami campur. Dan tak ada air. Lalu diminta pula dengan jiran dia. Qatami ni keluar rumah pergi minta dengan jiran dia, ada air tak? Tak ada air. Jadi ditanya kenapa nak minta air? Musadda' ni, Hak Samsing ni dengan Qidar tanya, kenapa air tak ada? Takkan air tak ada? Lepas tu dia pun menjawab. Dia kata kerana hari tu hari unta punya. Unta tu minum. Jadi kami tak boleh pergi ambil air, jadi air tak ada. Hari nak ambil air, hari lain. Lepas tu hari itu tak ada. Maka kedua-dua ni, iaitu Qidar ni dengan Musadda' bercita-cita untuk membunuh unta Nabi Saleh alaihi salam. Kenapa? Kerana tak ada air tu. Lalu akhirnya mereka pun pergi ke bukit. Lalu bila dekat dengan tempat unta tadi duduk, maka dipukul ataupun ditetak unta tadi dengan pedang sehingga unta tadi mati. Dia pun cari pula, dia ada dua, unta besar dengan unta kecil. Tetak unta besar, unta kecil dia pun ligan nak tetak juga. Unta kecil tadi lari masuk dalam batu balik. Dan kemudian sebarlah berita, kata unta tadi telah dibunuh. Nah, dan kemudian mereka pun pakat datang semua, ambil daging unta tadi, makan ramai-ramai. Orang ramai Samsing gila. Bukannya ni orang kampung. Dengar-dengar unta tadi pun nak bunuh tak wani. Orang lain bunuh. Mati lah. Tak pakat pi ambil daging semulih. Gembira pada waktu tersebut boleh makan unta. Dan Nabi Saleh waktu tu tak ada. Bila mana Nabi Saleh balik daripada tempat yang beliau pergi, maka dimaklumkan kepada beliau dengan pembunuhan unta tadi. Lalu kata Nabi Allah Saleh kepada jemaah, la dzamba lana fi dzalik wa innama qatluha Qidar. Dia kata, jemaah ni kata apa? Kami tak ada apa pun, kami bukan buat apa, kami pindah daripada halang-halang tetak, kami makan je lah. Hak bunuh orang lain, namanya Qidar. Dia yang bunuh, kata dia. Jadi bila sebut macam tu, Nabi Saleh kata, intalaqu fa in adraktum fasilaha fa'asa an yarfa'ankumul adab. Kamu pergi cari balik anak dia, anak unta tu. Kalau kamu jumpa, moga akan terangkat azab tadi kepada kamu. Dia pun pergi carilah. Rupanya unta tadi dah masuk dalam batu tersebut. Maka Nabi Saleh kata, kamu duduklah negeri kamu ni 3 hari. Bersenang-senanglah kamu di negeri kamu ni 3 hari. Nanti akan datang azab kepada kamu selepas 3 hari tersebut. Alamat dia, hari pertama wajah kamu semua akan jadi merah. Dan hari kedua wajah kamu semua jadi kuning. Dan hari ketiga wajah kamu semua akan jadi hitam. Itu tanda dia. Lepas hari ketiga, kamu akan hancur. Maksudnya bila dibuat macam tu muka, dia pun tak boleh keluar daripada kampung. Kalau nak lari, wajah dia pun akan tetap merah. Orang akan kenal kata ni kaum Nabi Saleh. Yang makan unta Nabi Saleh. Makan untanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang lain bunuh, kami tumpah makan. Sonok pula makan. Ajaib betul kaum ni. Dia kaum paling ajaib dalam dunia. Bila mana mereka melihat alamat-alamat tadi zahir pada wajah mereka, maka mereka, kalau kita jadi macam tu agak wajah dah. Tapi minta ampun lah. Tak. Mereka bercita-cita nak bunuh Nabi Saleh pula lah. Nampak ni kaum yang kebodohan bila dah jadi kepala otak ni. Dia luar dah daripada normal yang biasa. Tengok wajah mereka jadi merah semua macam Nabi Saleh kata. Dia kata kita kena bunuh Saleh.
Faharaba minhum wakhtafa. Lalu Nabi Saleh alaihi salam berlalu pergi dan menyembunyikan diri. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan wahyu kepada beliau untuk keluar kepada kaum beliau bersama dengan kaum mukminin. Lalu beliau pun keluar dan sampailah ke negeri Syam. Ini Allah yang suruh Nabi Allah Saleh pergi berhijrah ke negeri Syam, dan mereka turun di Palestin, dan Allah menghancurkan kaum Samud, dan keseluruhan kaum Samud mati disebabkan perkara tadi. Karena ketika mana unta Nabi Saleh dibunuh, mereka turut bergembira pada waktu tersebut, bukan marah dengan khidar, malah mereka gembira pula pada waktu tersebut dan makan bersama-sama dengan mereka. Dan Nabi Saleh alaihissalam duduk di Palestin, kemudian beliau daripada Palestin ke Mekah, dan beliau menangis disebabkan kerana unta tersebut siang dan malam sedih. Lalu datang Sayyidina Jibril alaihissalam kepada beliau, lalu diberi berita gembira bahawa Allah akan membangkitkan semula unta tadi di akhirat nanti, dan beliau akan menunggangi unta tersebut. Barulah Sayyidina Saleh rasa tenang. Nanti unta tadi, kamu akan tunggangi unta tadi. Dan beliau terus duduk di Makkah sehingga beliau wafat, dan umur Nabi Allah Saleh berumur 180 tahun, dan beliau dimakamkan di mana? Nabi Saleh alaihi salam dimakamkan baina rukni wal maqam, di antara rukun maqam Ibrahim dengan rukun aswad, rukun Hajarul Aswad. Antara Hajarul Aswad dengan maqam Nabi Ibrahim alaihi salam, di situ, di antara tu, situ adanya maqam Nabi Allah Saleh alaihi salam. Kata para guru kami, kata Syekh Maulana Syekh Yusri hafizahullah, bahkan kerana dah terlalu lama, maqam tadi ke bawah lah. Jadi kita sedang bertawaf tu sebenarnya di atas maqamnya para Nabi alaihi wasallam. Dan kata Imam Ibn Hajar, ada 70 Nabi dimakamkan di antara rukun Yamani dengan rukun Hajarul Aswad. Situ saja ada 70 Nabi. Dan ada lebih kurang 300 Nabi dimakamkan di keliling mataf, tempat tawaf. Tempat tawaf tu ada 300 Nabi lebih. 70 saja dekat Hajarul Aswad dengan rukun Yamani. Wahabi kata mayang masjid ada kubur, yang ni semua tak sah. Ada pun tawaf dalam Masjidil Haram tu, ini disebut oleh muarrikhin, dalam tu ada maqamnya para Nabi alaihi wassalatu. Tempat tawaf tu sendiri. Hatu imam dia sujud tu, kayak itu tu. Kalau hak Wahabi pun sujud kayak itu tu, harus sujud atas kubur. Tapi duduk dalam. Kubur dia dalam dah. Dan tak kira sebagai menghina lagi pada waktu tersebut, kerana dah terlalu dalam, dia seperti tabaqah, seperti bangunan yang tinggi, dan dia dah masuk ke dalam.